Perlembagaan dia apa? Perlembagaan PAS. Perlembagaan Islam. Al-Quran, hadis, ijma' ulama' dan qiyas. Oh, cantik selalu. Perlembagaan cantik. Tapi mana ada ijma' dah? Jima' ada lah PAS tu. Mana ada? Ya? Kias-kias dia. Mana ada kias-kias? Kan? Duk berkias dalam parlimen lah. Bukan nak amal dengan ilmu kias, tapi berkias dalam parlimen. Tuduh Perdana Menteri macam-macam berkias. Itu ilmu kias yang dibawa oleh lebay-lebay ni. Isu bendera dijadikan satu isu besar sampai dia lupa pada isu yang sebenar. Apa isu sebenar negara sekarang ni? Rasuah. Di antaranya pimpin kamu sekarang ni sedang disiasat rasuah. Menantu-menantu MB kamu disiasat rasuah. Menantu-menantu pengurusi Perkhidmatan Nasional disiasat rasuah. Anak kepada Ketua Pemangkang suruh minyak masak. Ini yang di hadapan kita sekarang. Isu lebih besar. Bukan isu bendera 2-3 helai bendera Cina. Kamu nak lupakan rakyat daripada isu sebenar? Nak bawa rakyat bodoh seperti kamu, nampak bendera aja kecut habis semua. Hui, bendera Cina komunis, komunis, bendera Cina. Sampai bila kita Melayu nak dipertakutkan sedemikian rupa, saudara? Daripada kecil dulu Datuk nenek moyang kita takutkan kita. Lalu kubur hantu, lalu kubur je hantu. Takut kita nak lalu kat kubur. Kan? Atau nenek moyang kita kata, oh tak nak bagi nak cucu cicit keluar waktu malam, takut-takutkan. Tu pokok tu ada hantu kopek lah, bagai-bagai lah. Kita pun takut. Sampailah ke besar ni, duduk dalam parti lebay ni, kita ditakutkan oleh lebay-lebay ni, saudara. Abu mayat, dengar dulu masa kita jadi kerajaan PH. Jadi isu Abu mayat. Abu mayat komunis weh. Habislah Abu mayat ni jadi komunis lah kita. Jadi komunis kita, habislah akidah kita. Dengan Abu mayat pun takut. Tapi kalau sembang nak mati syahid, nak mati jihad. Takbir. Nampak Abu mayat ni hilang nyuruk-nyuruk. Nampak bendera dia nyuruk. Ini ke? Dia kata ke parti Islam. Ini ke parti Islam? Kan? Saudara, sesi pembodohan. Sebab tu saya sokong kata apa MB Perak kata apa? Ya, apa masalahnya warga Cina kibar bendera dia? Dia pun tak tahu undang-undang negara kita. Kan? Kalau rakyat kita pun banyak, bukan negara lain kadang-kadang dia berkibar bendera. Cuma mungkin kat negara dia tidak ada peraturan itu. Negara kita ada peraturan itu dan mereka tidak faham. Tak ada kena dengan komunis pun. Lain lah kalau tiba-tiba tak ada program, tak ada atur cara, tiba-tiba satu kumpulan naik motor bawa bendera Cina, konvoi masuk bandar-bandar, itu boleh kita petikaikan apa tujuan mereka buat. Provokasi. Itu tujuan dia. Ini dia ada satu program Malam Perarakan Guangdong Sedunia yang dia ada sejak tahun. Dan kebetulan di Pulau Pinang itu ada warga Cina kat situ. Dan dia datang program, dia semangat patriotik, dia masih sayang kepada negara dia. Dia pun bawa bendera dia. Dia pun tak tahu ada undang-undang tidak membenarkan. Penganjur pun tak bagi tahu dia. Tapi kita main sentema ini seolah-olah bawa bendera Cina. Ini faham komunis lah ni. Betapa bodohnya kita. Bila kita, macam mana negara kita nak maju kalau fikiran kita jumut macam itu? Tak boleh maju, saudara. Tak boleh maju. Kan? Tadi kalau berlaku kat negeri dia, saya nak bagi tahu bukan kuat backup. Siapa kata backup ni? AB. Saya bukan kuat backup. Saya nak bagi contoh dengan fakta. Apa lagi fakta dia? Kalau berlaku kat negeri dia, saudara, bukan negara Cina, bukan negara China, bendera Israel berkibar kat negeri Terengganu, negeri PAS. Saya nak bagi tahu. Negara China tak apa lagi lah. Kita ada hubungan diplomatik dengan China. Dan negara China tidak menyerang umat Islam di Palestin. Tidak membunuh umat Islam di Palestin. Yang membunuh umat Islam di Palestin itu adalah Israel. Dan kita tidak ada hubungan diplomatik pun dengan Israel. Apa yang berlaku, saudara? Yang berlaku bendera Israel berkibar di Terengganu. Itu bukan fitnah. Terengganu itu negeri PAS. Ada orang PAS berdemonstrasi? Ada orang PAS bising? Tak ada. Sebab apa? Sebab berlaku kat negeri dia. Berlaku kat negeri dia, saudara. Kibarlah banyak mana pun. Boleh dihalalkan. Kalau tidak, takkan konsert Aloha boleh. Sebab apa berlaku kat negeri dia? Negeri Israel. Mana pergi dia? Unit-unit amal. Mana dia? Yang ada sebut ni, Osman ni, Pak Osman ni, yang kata anjing-anjing DAP ni. Mana anjing-anjing PAS dekat Terengganu waktu itu? Mana dia? Tak menyala? Nyala lah kat Terengganu. Bendera Israel tu.
Tak pasal-pasal dia pasang kat rumah. Kan? Ha. Mana lebih bahaya? Bendera Israel ke bendera China? Saya nak tanya. Kan? Ha. Yang membenarkan pesawat Israel itu siapa? Saya tanya. Jawab lah. Yang duk kata China DAP ni. Kan? Yang dalam TikTok ni. Jawab. Siapa yang benarkan pesawat Israel lalu atas serban Haji Hadi? Ha? Pesawat Israel pejuang. Pesawat pejuang Israel lalu atas serban Haji Hadi, lalu atas serban Tuan bin Toman, lalu atas serban MP Yassin. Kan? Sampai MP Yassin tak boleh nak baca Kunut Nazilah dah, lupa terus. Kuat tak kuatnya penangan Israel, saudara. Lalu atas serban MP Yassin ni, sampai MP Yassin lupa nak baca Kunut Nazilah. Ya, macam mana? Allahumma, macam mana Kunut Nazilah? Ha? Ni pesawat lalu ni. Tak teringat dah Kunut Nazilah. Allahumma hdini fiman hadai. Bukan. Allahumma firlahu. Bukan. Sampai balik Israel balik ke negara dia. Biarkan tu ya. Oh, tapi kalau dalam parlimen tu bengok. Oh, ya Allah. Oh, baca Kunut Nazilah. Sepatutnya Kunut Nazilah itu dibaca sewaktu pesawat Israel lalu. Kau baca Kunut Nazilah, untung-untung pesawat itu terhempas. Tapi kau tak baca. Sebab apa kau tak baca? Sebab kerajaan kau beri kebenaran kepada pesawat Israel itu lalu. Ini saya nak bagi tahu walaun. Engkau jangan bodoh sangat. Kan? Islam tidak akan terangkat dengan hanya kau memaki hamun DAP tak. Kau buat zikir lah. Hari-hari DAP. Islam tidak akan terangkat dengan hanya kau maki hamun. Kan? Islam akan terangkat bila kau tunjukkan akhlak engkau dengan baik, ilmu kau dengan baik, gunakan akal fikiran kau dengan baik. Tapi kan sakat kau maki, zikir, DAP sepupu komunis, sampai kemampuslah kau bodoh. Itu yang berlaku, saudara. Ni. Saya nak bagi tu walaun yang tegar ni kita tak boleh nak selamatkan. Cuma kita kalau boleh yang atas pagar supaya mereka-mereka yang masih belum buat pilihan, terutama yang anak muda, fikir balik apa yang saya sebut ini. Fikir balik. Kan? Banyak lagi ulama-ulama yang boleh ngajar agama kita dengan betul. Jangan kita ambil ulama-ulama lebay-lebay ni, saudara. Yang masuk parlimen, ya, bercerita benda mengarut. Cerita pasal peribadi orang, gaji orang. Ni. Nah. Kita nak orang ahli parlimen yang menjalankan tugas dia sebagai ahli parlimen membawa suara-suara rakyat di kawasan parlimen yang mereka wakili. Ya, rakyat di Kubang Krian tak minta pun ahli parlimen Kubang Krian tanya gaji Anwar. Ada dia minta. Cuba tanya ahli rakyat di Kubang Krian. Ada ke rakyat di Kubang Krian ni kisah sangat Anwar tak ambil gaji? Ha? Kebulu habis ke rakyat Kubang Krian kerana Anwar tak ambil gaji? Ha? Habis kering ke air paip di Kubang Krian hanya kerana Anwar tak ambil gaji? Mereka tak ambil tahu pun Anwar ambil gaji tak ambil gaji. Pertama, itu hak dia Anwar nak ambil. Yang kedua, Anwar pun tak ambil hak aku. Dia tak ambil gaji tapi dia tak ambil hak aku. Balah dia bantu aku dengan peruntukan. Itu yang difahami oleh rakyat di Kubang Krian. Mereka tak minta pun wakil rakyat mereka mempertikaikan gaji Anwar Ibrahim. Tapi kenapa Tuan Ibrahim Tuan Man pertikaikan? Kenapa tak bawa suara rakyat yang sebenar? Di Kubang Krian, apa yang mereka nak sebenarnya di Kubang Krian? Apa yang mereka nak sebenarnya? Apakah mereka nak tahu gaji Anwar ni berapa banyak? Apakah rakyat Kubang Krian nak tahu Anwar makan apa? Macam mana Anwar makan kata ada gaji? Apakah itu kehendak rakyat Kubang Krian? Sepatutnya suara rakyat Kubang Krian kamu bawa dalam parlimen, kamu suarakan. Inilah waktu terbaik untuk kamu mohon kerajaan bantu. Sebab belanjawan belum lulus. Belanjawan baru dibentangkan. Kalau kamu nak tambah peruntukan di kawasan kamu, nak ada projek-projek apa-apa pelaburan ke apa-apa, inilah waktu terbaik sebelum penggulungan. Bila dah penggulungan, so belanjawan itu muktamad. Sebelum muktamad, kamu minta lah ruang dibagi untuk kamu bercakap. Ruang dibagi untuk kamu berbahas. Untuk kamu minta. Ini bagi masa sibuk dengan gaji orang. Gaji kau ke mana pergi kau tak kira. Gaji pimpin kau yang makan gaji buta kau tak kira. Kita kalau nak main isu gaji dengan saudara, banyak modal kita nantang bapak mereka ni saudara kalau kita nak main isu itu. Tapi kita tak tumpu, tak fokus pun isu ini. Banyak modal. Kita boleh pertikaikan. Ya, zaman mereka kerajaan 33 bulan. Kabinet paling besar zaman mereka 74.
Kabinet terbesar dalam sejarah negara kita. Zaman mereka, tak termasuk lagi duta khas bertaraf menteri. Bukan duta khas kosong-kosong, saudara, bertaraf menteri. Maksudnya bertaraf menteri, gaji macam menteri. Cuma mereka tak masuk dalam kabinet aja mesyuarat. Tapi gaji macam menteri, ada pejabat, ada kerani, ada kenderaan resmi, semua ada. Bertaraf menteri. Siapa yang bayar gaji dia? Kita lah yang bayar, saudara. 33 bulan. Rakyat bayar gaji mereka. Kita bayar mereka gaji. Duit kita tak ada duit korek ke BSP lah. Kita nak makan kat bendera putih lah. Apa yang kita ada, kita serah pada tu tembolok-tembolok lepas-lepas ni yang menganga mulut tak cukup makan ni. 74 orang ni yang menganga mulut nak makan hasil daripada tebuk atap. Sebab dia dijanjikan, sokong aku adalah tempat kamu nanti. Itu Din Cirit cakap. Scheme of things. Bila dah jadi Perdana Menteri, dia kena tunai lah. Sebab tu kabinet besar. Lantik menteri, lantik timbalan, lantik penasihat bertalak menteri, duta khas bertalak menteri. Semua dapat. JLC pula letak. Kan? Waktu itulah Tontowi jadi JAKIM lah, pengerusi JAKIM. Tontowi tak pasal dia lantik. Tak ada masalah. Kan? Walaupun kamu makan rezeki daripada kerja-kerja tebuk atap, dapat gaji sebagai wakil jadi menteri, dapat gaji sebagai pengerusi JAKIM, pengarah JAKIM, JLC, dapat gaji daripada duta-duta khas, hasil daripada kerja pengkhianatan. Hanya Tuhan yang tahu hukum halalnya gaji kamu sepanjang 33 bulan. Sebab waktu kerajaan Perak dijatuhkan dulu, kerajaan Wabi Niza dikhianati jatuh, kamu kata, siapa yang rampas mandat rakyat yang membentuk kerajaan di Perak ketika itu, haram gaji dia. Sebab dia merampas mandat rakyat. Dia berlaku kezaliman, dia khianat, maka gaji dia haram. Kan? Waktu kamu menteri besar, tahu pula kamu tak mengiktiraf orang merampas mandat. Kamu kata haram. Orang yang merampas mandat, waktu kamu dijatuhkan di Perak. Tiba-tiba, bila kamu menjatuhkan kerajaan lain, halalun tayyiban. Halal pula jadinya. Ini yang berlaku dalam parti PAS, yang merosakkan parti Islam ini. Yang hilang kepercayaan kita kepada parti Islam ini. Bertahun orang ramai yakin dengan parti ini. Kita pernah melihat kegemilangan, kecemerlangan parti PAS ketika semua kaum memberikan sokongan kepada parti Islam ini. Tetapi dirosakkan oleh satu manusia yang bernama Hadi Awang. Dan pimpinan-pimpinan mereka yang tak berani menegur ketua-ketua mereka, termasuk Mursyidul Am. Mursyidul Am sekarang ni macam patung dia. Dah tak ada fungsi dah Mursyidul Am. Dulu Mursyidul Am yang mengawal parti. Sebab dia yang boleh mengawal parti. Dalam perlembagaan, Mursyidul Am ini adalah kuasa tertinggi. Majlis Syura adalah kuasa tertinggi, diketuai oleh Mursyidul Am. Tapi Mursyidul Am tak boleh kata apa sekarang. Dia cerita pasal Haji Hadi mimpi jumpa Nabi, itulah dia bangga. Mana hala tujuh PAS, apa yang PAS buat, apa yang perbuatan PAS yang menyalahi akhlak Islam, menyalahi Islam, patutnya Mursyidul Am perbetulkan. Dia tak, dia ampu Presiden. Kan? Benda-benda yang tak patut orang nak bagi tahu, dia bagi tahu. Apa pentingnya kau nak cerita Hadi jumpa mimpi jumpa Nabi? Banyak kali dah Tuan Guru Haji Hadi, saya jumpa dengan dia cerita banyak kali dah dia mimpi jumpa Nabi. Dia pergi Iran tu pun arahan daripada Nabi tu. Bukan saya fitnah, buka Google, YouTube ada. Dia menyatakan Haji Hadi jumpa Nabi banyak kali. Apa rakyat nak dengar apa? Bukan rakyat tak percaya, tapi apa keperluan kamu cerita? Benda-benda mimpi kau nak cerita? Besok kamu mimpi berjimat pun cerita dengan orang. Mantan ni saya berjimat 3 kali dengan tu. Mana untit tu, jimat hehehe. Semua orang nak cerita pasal mimpi dengan orang. Sebab itu dalam Islam ni ajar, kalau kamu mimpi jumpa Nabi, rezeki bagi kamu dan tak ada keperluan pun kamu nak cerita dengan orang. Kan? Rezeki bagi kamu alhamdulillah dah. Tapi jadi modal. Sebab apa saudara? Sebab nak menipu walaon. Bila kita angkat pemimpin kita, orang yang mimpi jumpa Nabi, maka kita kena percaya apa saja dia sebut. Sampai ke dia pergi Iran pun Nabi suruh. Ini samalah. Macam GSB ni. Sama saudara. Bila dah percaya, dah taksub dengan pemimpin, mimpi pun jadi kepercayaan. Ini masalah dia.
Sampai kena nak nikah dengan anak Abu Ya pun dijual nama. Dia mimpi, Abu Ya mimpi. Dia mimpi jumpa Abu Ya kata nikahlah dengan anak aku. Itu dia paksa anak Abu Ya kahwin tu. Betul tak betul saya cakap ni? Betul tak betul? Betul ke tidak Masyarakat Ampas duk cerita Haji Hadi ni mimpi 2 kali? Betul tak? Betul. Bukan fitnah. Betul. Betul tak dalam GSB tu, ya? Dia nak nikah dengan anak Abu Ya tu, yang sekarang dia buat polis, yang dia kata kena rogol tu, yang kena sorok tu. Dia bagi tahu dengan anak Abu Ya, dia kata nak kahwin dengan anak Abu Ya ni sebagai bini keempat. Sebab apa? Dia mimpi Abu Ya bagi tahu dia suruh kahwin dengan anak dia. Betul tak betul? Betul. Itu fakta. Apa beza antara dua ni? Dua-dua ni tunggang mimpi. Itu je fakta dia. Tunggang mimpi untuk kepentingan. Ya? Mursyidul Am tunggang mimpi Hadi jumpa Nabi untuk nak meyakin dengan penyokong dia bahawa teruskan beri kepercayaan kepada Lebih Hadi. Maka Lebih Hadi suka hati dia. Kan? Dia terkentut pun orang takbir. Kan? Sampai ke tahap itu walak dia. Sebab tu Haji Hadi kejap dia kata perlembagaan ini kafir, kejap dia kata perlembagaan Islam, kejap kafir, kejap Islam, semua setuju. Semua setuju. Bila Haji Hadi kata DAP ni bagus kita sokong, wajib sokong DAP. DAP membela Islam di Kelantan. Saya masih ingat lagi, DAP lah yang membela kita. Kita wajib sokong DAP. Takbir, kata Walaon. Lepas tu DAP pula anti-Islam. Takbir lagi. Itulah kesan daripada taksub membuta tuli. Jumud membuta tuli. Langsung tak nak guna akal. Jauh sekali nak gunakan ilmu. Sebab itu tak pelik saudara. Orang-orang macam ini dia takkan berani berdepan dengan kerajaan di dalam parlimen. Dia tak berani. Pasal dia tahu agenda kebodohan mereka itu hanya laku di luar. Di luar saja laku. Dalam parlimen tak boleh. Kan? Tengok apa berlaku pada Putrajaya daripada PN tu. Kan? Nak cuba main tipu dalam parlimen. Kalau kat luar boleh dah sedap. Jidin tu, selama Zali Jidin Putrajaya tu. Kan? Dekat luar dalam ceramah, okey, mungkin nampak dia cerdik. Kan dekat luar. Dia cerita pasal MAHB. Betul tak? MAHB telah pun dijual. Kalau dalam ceramah nak kata apa? Walaupun bodoh. Cik dalam ceramah Nobita. Betul lah Nobita. Kalau kena dengar ceramah dia, MAHB telah dijual. Dijual kita, negara kita tempat keselamatan ni telah pun dijual. MAHB jual. Takbir! Takbir! Kata Walaupun kalau kat ceramah. Dia rasa dia cerdik lah. Pasal ramai yang takbir. Masuk dalam parlimen dia bawa isu ni, bangkit seorang je DAP bangkit. Kan? Putrajaya, saya nak tanya di mana jualnya? 70% saham MAHB masih lagi kerajaan pegang. 30% saja yang kita tidak pegang. Di mana jualnya MAHB ni? 70% dengan 30%, siapa yang kuasai? 30%, tapi mana jaminan? Apa jaminan 30% tidak akan menguasai? Ya, memanglah sekarang ni dia tidak kuasai, tapi apa jaminan? Dia dah spin kat situ. Sebab mula-mula tu kita biarkan dia bercakap dalam parlimen kan. 4 kali saya bilang. 4 kali dia sebut MAHB telah dijual. Ahli parlimen DAP biar dulu kan. Kod-kod dia tersasul. Dia cakap lagi MAHB telah dijual. MAHB telah dijual. Lama DAP bangun lah. Kan? Sampai bila kau ingat ceramah PAS ke? Kau ingat ceramah PN ke? Ya? Kau nak perbodohkan? Dalam ceramah PN boleh lah. Kau cakap apa pun, orang takbir. Tapi ini parlimen. Kan? Kau berdepan dengan tu menteri-menteri, MP-MP kerajaan yang bijak pandai. Kau akan berdepan dengan walan-walan unit amal. Kan? Bangun. DAP je bangun, belum orang lain lagi. Belum menteri lagi, DAP je. Ahli parlimen biasa bangun. Kan? Putrajaya, MAHB 70% kerajaan pegang. Seperti mana Datuk Seri Anwar sebut, ya, segala ketua-ketua yang memegang jawatan-jawatan penting mesti warga negara Malaysia, mestilah awam Malaysia. Termasuk saham 30% saja. Dia pegang tu 30%. Ya, sekarang ni betul lah. Tapi apa jaminan tidak akan dijual? Apa jaminan 30% tidak akan menguasai? Mungkin satu hari nanti mereka akan menguasai. Dah main mungkin pula. Ini masalah saudara. Bila berbahas dalam parlimen, bercakap benda yang tak wujud. Mungkin. Ini masalah dia.
Saya masih ingat dulu dalam parlimen, bila menteri mengumumkan kita tarik subsidi ayam, maksud ni lepas-lepas ni, tak boleh subsidi ayam, susah, ayam kena harga. Satu hari mungkin orangnya, mungkin ayam kena harga. Mungkin-mungkin lah sekali ayam berapa ringgit sekarang. Dah tarik subsidi pun, kita masih murah daripada zaman PN lagi. Zaman PN RM12, RM13 sekilo, saudara. Bawah kerajaan Madani, dah tarik subsidi, tak pernah lebih daripada RM10. Ini saya nak beritahu. Duk main mungkin, main kalau-kalau. Mungkin kalau-kalau. Tu pun ada. Idea tak ada, hujah tak ada, kalau-kalau. Kita kalau nak main kalau, saudara, sedaplah berhujah dalam parlimen. Kita boleh beritahu kepada rakyat Malaysia, saya nak bagi tahu, jangan pilih PAS sebagai parti pemerintah kerajaan. Kalau mereka perintah kerajaan, negara kita akan jadi Syiah semua. Semua jadi Syiah. Jadi macam Iran. Kalau dia jadi kerajaan, bolehlah main kalau-kalau macam tu. Terima kasih Blue Rose di Fanda. Kena fakta. Apa yang ada depan mata, itu bahaskan itu. Yang kalau-kalau ni, ya, kalau 30% akan kuasai 70%. Matematik mana kau belajar? Kan? Sebab tu dia dalam pemimpin mereka penuh dengan hati busuk dan syak wasangka. Sebab itulah anak tuan-tuan pun macam tu. Main kalau lagi. Ya, dia tak ambil gaji, tapi mungkin transfer online kot. Sama lah Putrajaya, tuan-tuan. Tu pemimpin mereka. Main syak wasangka supaya jadi konten TikTok, supaya orang-orang bodoh ni akan percaya dengan kalau. Ini masalah, saudara. Ya? Kita tak nak rakyat Malaysia ni bodoh macam mereka. Biarlah pemimpin macam tu dibodoh dengan mereka, kebodohan yang mereka ada. Kita takkan maju kalau asyik main kalau je. Kalau macam itu, ya, kalau macam itu Anwar tak boleh tarik pelabu. Anwar tidak boleh plan apa-apa pun. Ya, dengan AI-nya buat apa? AI kalau buat AI nanti fahaman Kristian akan masuk dalam kita punya ni. Kalau macam ni kalau tak ada apa. Kan? Sebab itulah 30 tahun lebih, 33 tahun merintah Kelantan, tak boleh nak selesai masalah air. Sebab asyik kalau. Macam Nek Amar pernah sebut dulu. Kita sengaja melambat-lambatkan pembangunan di Kelantan. Sebab kalau Kelantan ini maju seperti Selangor, maksiat berleluasa. Main kalau lah tu. Sebab dia kalau lah kau orang di Kelantan ni sampai sekarang masalah air tak selesai. Sebab kalau lah kau di Kelantan ni, Fatah Siti Khadijah pun, sampai Anwar kena bantu. Sebab pemimpin kau dulu main kalau. Tapi dengan dia tak kalau. Dengan dia dapat duit tak ada kalau, saudara. Tukar Mercedes. Dengan dia tak ada kalau. Dapat duit belanja terus. Dengan rakyat dia kalau. Kita sengaja melambatkan pembangunan di Kelantan. Sebab kalau Kelantan ini maju, maksiat berdosa. Sekarang ni Kelantan miskin, bermaksiat pun berdosa. Sebab Tuhan nak tunjuk, bukan kerana kemajuan itu, ya, sebagai aras berlakunya maksiat atau tidak. Kan? Sekarang ni Tuhan tunjuk kamu miskin, tapi masalah sosial di Kelantan tinggi tak? Tinggi. Masalah sumber moral tinggi tak? Tinggi. Dadah tinggi. Data ada, bukan saya sebut, data ada. Miskin tapi banyak maksiat, sama. Apakah kalau maju boleh buat maksiat? Tak. Ini ada kemajuan boleh buat kubur ke? Ya, kemajuan boleh buat kubur ke? Betul. Apakah kemiskinan itu boleh buat kubur? Kan? Dah lah miskin. Ya, kain kapan pun tak boleh beli. Sebab terlalu miskin. Kain kapan tak boleh beli, nak upah orang kubur, tak boleh upah gali tanah, tak ada miskin. Kan? Itu kemiskinan. Yang ini Anwar nak cuba hapuskan kemiskinan tegak. Memanglah kemajuan, kekayaan tak boleh buat kubur, saudara. Tetapi Islam tidak menghalang kita maju. Islam tidak menghalang kita kaya. Yang Islam menghalang kita kaya, ambil hak orang. Rasuah. Bukan boleh halang-halang kekayaan. Berapa ramai sahabat-sahabat lalu. Ya. Yang kaya-kaya. Tapi ke mana kekayaan mereka? Bukan sibuk nak tukar plat kenderaan. Ya, PAS 1, PAS 2, PS 11, PS 12, TAK Taki 1, TAK 1, PUK 1. Sibuk nak ambil plat mewah. Tak salah kaya. Kalau
Sebab itu Islam kata, ya, kemiskinan menghampiri kekufuran. Mana Islam tak suka pada orang miskin. Dia menghampiri kepada kekufuran. Kalau tak betul cara, kita terlalu susah hidup, hampir kepada kekufuran. Bukan tak ada kes orang yang susah lah sekali dikeluar Islam. Sebab apa? Dipancing oleh orang agama lain. Dia gunakan kemiskinan kau, dia bawa kau, dia umpan kau dengan duit, dia bagi kau pertama, dia pun keluar agama. Itu yang dimaksudkan. Kemiskinan menghampiri kekufuran. Ini masalah di jumud walaon ni saudara. Bila kita cerita pasal pembangunan, dia kata, bangunan buat kau kubur ke? Bangunan buat kau kubur ke? Tanya. Habis tu buat kubur apa? Dia boleh lepas. Dia boleh buat kubur. Kat ahli PAS. Kat ahli PAS tu ya. Ada ustaz dia cakap dulu. Saya dengar. Saudara boleh buka YouTube. Bukan kita fitnah. Ustaz PAS yang jaga panjang tu. Nak sebut pasal sedap juga. Dia dah arwah lah. Kan? Tapi kita nak bagi pengajaran. Dia mengajar masjid. Dia kata bila kita kubur nanti, masuk dalam, bila kita mati, masuk kubur, mereka tanya, ya, kamu berjuang Islam tak? Saya berjuang. Banyak beritahu lah. Ruh beritahu. Saya berjuang Islam. Apa bukti dia? Kata malaikat. Dia pun tunjuk kat ahli PAS. Ada. Okey. Pum, syurga. Dia kata. Bukan saya cerita. Ustaz tu cerita. Kan? Lepas tu tanya lagi. Kamu ni berjuang Islam tak? Berjuang. Mana bukti dia? Saya berjuang tapi saya tak masuk ahli. Oh, berjuang belakang-belakang. Belakang berjuang. Pum, masuk neraka. Ini benda yang disembang dalam masjid, saudara. Ustaz PAS sembang dalam masjid. Bukan fitnah. Benda tu ada lagi kat YouTube. Nak sembang banyak tak boleh pasal dia dah meninggal pun. Tak silap dia meninggal pun dia berusaha benda yang apa dia sebut. Tak tahu, wallahu alam. Itu yang dia ajar. Kan? Dan mungkin ada pengikut dia yang percaya. Sebab dia kata takkanlah dia nak bohong, janggut dia panjang sampai ke pusat. Takkan dia nak bohong. Maka simpanlah, peganglah erat kat PAS tu. Nak mati tu selit celakapan. Takut malaikat tanya.